Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, saya tidak keseorangan di studio hari ini. Kita ada bersama dengan seorang tetamu mu'alaf seperti biasa. Bersama dengan kita saudara Muhammad Roslan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sihat? Alhamdulillah sihat. Masya Allah. Daripada? Saya dari Pulau Pinang, Ustaz. Dari Pulau Pinang. Datang daripada Pulau Pinang. Masya Allah. Boleh perkenalkan diri? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Roslan bin Abdul Rahman Mahendran, ataupun nama sebelum saya memeluk agama Islam adalah Lankeshwar Nair, anak lelaki Mahendran. Nama popular saya pula Muhammad Bro Roslan Mahendran. Oh. Baik. Dah masuk Islam berapa lama? Alhamdulillah, saya telah mengucapkan 2 kalimah syahadah pada 20 Jun 30 Jun 2020. Dah 3 tahun, Ustaz. Subhanallah, 3 tahun. Apa yang dirasai selepas saudara Bro Roslan Roslan, ya. Masuk dalam agama Islam? Okey, alhamdulillah. Perasaan setelah saya memeluk agama Islam ni, Ustaz, merupakan satu nikmat lah, nikmat yang sukar saya terangkan kepada Ustaz, tapi saya boleh beritahu nikmatnya ni saya tahu tujuan kehidupan saya. Alhamdulillah. Di mana sebelum saya memeluk agama Islam, kehidupan saya macam tidak lengkap, tidak serba lengkap, di mana saya macam tidak tahu hala tujuan hidup ni. Walaupun saya tahu pada masa tu untuk mencapai objektif dalam kehidupan harus berjaya, kan, untuk mendapat pekerjaan yang bagus, pendidikan yang bagus dan sebagainya. Tapi dari segi ketuhanan tu, setelah mengenali agama yang betul, Tuhan yang betul, alhamdulillah dapat tahu bahawa di dunia ini hanyalah sementara, bukannya objektif dunia ini. Di dunia ini sebagai macam sebuah peperiksaan untuk di akhirat nanti. Allah. Dan ada perjalanannya yang seterusnya perlu dicapai. Dari situlah saya tahu bahawa agama Islam ni adalah jalan yang benar, Ustaz. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, begitu indahnya apabila kita mengetahui cara hidup kita, tujuan kita, matlamat kita, akhir kita yang kita nak tuju, maka itulah yang kita akan cari, ketenangan yang akan kita dapat. Subhanallah. Bro Roslan, baik, kalau tadi kita dengar ialah perbezaan ketika mana sebelum dan selepas masuk Islam, dah dapat rasa ketenangan, tahu hala tuju. Tapi penonton-penonton TV Al-Hijrah, dia nak tahu macam mana dan bagaimana Bro Roslan boleh memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, baik, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Jadi terima kasih kepada Ustaz Dr. Hadi, produksi dan juga saudara-saudari sekalian. Okey, bagaimana kisahnya saya berminat agama Islam ni, Ustaz? Dari kecil lagi. Di mana dari kecil saya dibesarkan oleh pengasuh Melayu, bermasa Melayu, beragama Islam. Jadi jika saya dengar mereka terpasang surah-surah dan sebagainya ni, jadi perkara biasalah untuk saya. Allah. Begitu juga di sekolah rendah. Ayah saya menghantar saya di sekolah rendah. Sekolah rendah tu saya seorang je pelajar beragama Hindu pada masa tu, Ustaz. Dari darjah 1 hinggalah ke darjah 6. Allah. Jadi kalau Ustaz nanti tanya kenapa Bro Roslan ni cerita tentang sekolah aja. Untuk pengetahuan saudara dan saudari, saya baru berumur 21. 21 walaupun nampak wajah tua ni. Tak, maaf. Okey, jadi di sekolah rendah ni memang digalakkan juga pelajar yang non-Muslim macam saya ni untuk ikut semua, contoh macam kelas tasmik, kelas agama pun duduk dalam kelas je, walaupun ada kelas moral, kan, tapi ikut je. Jadi tak asing lah dengan suasana tu. Bahkan sampai saya nampak macam pelajar mamak tu, pelajar Indian Muslim, tak nampak wajah aura India tu, wajah aura Hindu tu di situ. Jadi beralih kepada tingkat sekolah menengah, di situlah di mana saya dipulaukan dan sebagainya, disebabkan sebab saya tak tahu cakap bahasa Tamil. Bahasa Tamil memang saya totally out. Yang tu yang buat jadi masalah tu di sekolah menengah tu. Okey, di sini mulanya, Ustaz, di waktu 2017 ni. 2017 ni di mana pada masa tu ayah saya perniagaan dia memang tak berjalan lancar lah, dan kenderaan dia terpaksa disorok ke negeri lain dan sebagainya, kan, untuk elakkan kena tarik bank. Jadi tak ada jalan lain, malah bahkan kesusahan kami tu, Astro pun tak dapat nak dibayar. Jadi tak ada cara lain nak melihat televisyen, cuma ada siaran nasional. Jadi kami sekeluarga masa tu cuma boleh tengok siaran nasional, TV9, TV1. Jadi di situ saya rasa ada hikmahnya, Ustaz, di mana
kami keluarga terpaksa lihat satu siaran. Siaran ni bertajuk Halakah yang disampaikan oleh Dr. Daniel. Jadi situlah memang kami memang makan sebulat-bulatnya apa yang diutarakan oleh Dr. Daniel tentang agama Islam tu. Tapi Ustaz, saya nak beritahu kat Ustaz, saya, adik saya, dengan kakak saya, dengan ibu saya, dia bergerak seiring, timbul perasaan suka akan Islam tu. Disebabkan dari saya kecil ni dibesarkan dengan suasana Islam. Saya terang kat Ustaz, tepi rumah saya ada masjid. Saya selalu akan dengar zikir, dia akan laungkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Lepas tu dia akan teruskan dengan selawat. Bila sampai tahap tu Ustaz, bila saya tak dengar surah-surah zikir-zikir tu, hati keempat-empat kami ni jadi tak tenteram. Allah. Saya tak tahu kenapa. Walaupun masa tu saya memang agama Hindu yang pegangannya sangat alim sekali lah, di mana kami semayang memang kuat lah, pergi ke temple dan sebagainya. Tapi timbul perasaan ni, saya tak dengar suara surah tu, jadi tak tenteram, tak macam rasa tak tenteram tu Ustaz, macam saya tinggal ibu saya dekat Kuala Lumpur, saya dekat Pulau Pinang. Rasa tak tenteram dia macam tu, macam nak ambil. Itulah jadi timbulnya perasaan tu. Saya tak tahu dia macam mana Allah berikan nikmat tu, dia diresap, serap masuk dalam hati tu. Macam ramai ingat saya masuk Islam ni mungkin sebab buat perbandingan agama dan sebagainya, tapi dia diserap melalui zikir-zikir dan akhlak yang ditunjukkan oleh orang Islam itu sendiri Ustaz. Alhamdulillah 2017 tu juga Ustaz, saya dengan empat-empat ni, ahli keluarga ni, kami mula solat lah, tak tinggal solat senyap-senyap walaupun saya beragama Hindu. Allah. Ustaz bayangkan selama 17, 18, 2019 hingga 2024 tahun ni saya solat senyap-senyap, tapi terpaksa juga cabaran saya hadapi, ayah saya bawa kami ke kuil. Allah. Di situ jadi situ agak kantoi sikit, di mana sami-sami yang selalu guidekan kami untuk semayang tu, dia perasan kenapa budak ni tak nak pakai turneri ni satu foto lah di masjid, dan setiap kali dah habis semayang dengan dewa-dewi di situ, dia akan berikan satu air suci untuk saya minum dan sapu usap ke kepala. Tapi saya tak buat sedemikian. Jadi dia memang tertanya-tanya apa masalah dengan empat keluarga ni, dan kenapa dia orang tak nak sujud dengan dewa-dewi tu. Bukan je dah dapat menggoreskan hati Sami tu, tapi menggoreskan juga hati ayah saya Ustaz. Memang ayah saya agak tak sukalah dengan akhlak kami tu. Tapi lama kelamaan ayah saya dia dah tahu bahawa ibu saya ni dia solat senyap-senyap. Tapi alhamdulillah lah ayah saya tak marah, sebab ayah saya ni saya tak tahulah, mungkin dia mengamalkan konsep bini tak menakutkan ke apa kan baru-baru ni. Saya rasa yang tu kot. Tapi dia tak benarkan kami tiga lah untuk mula agama Islam. Alhamdulillah Ustaz, pada 2020 bulan 6 tu, awal bulan tu, ayah saya tiba-tiba dia memilih untuk syahadah dengan rakan-rakan dia. Allah. Memilih untuk syahadah dengan rakan-rakannya. Yang tu memang buat saya sebab lah rasa nak menangis. Tapi pada malam awal bulan tu, dalam 1 pagi 2 pagi dia terpaksa dimasukkan ke hospital lah asbab sakit jantung. Walaupun dia syahadah dengan kawan-kawan dia, tapi Ustaz, pada tanggal 28 ayah saya dia meninggal dunia. Tapi dia meninggal dunia dalam keadaan Islam lah, alhamdulillah. Walaupun cabaran yang saya hadapi, di mana jenazah ayah saya ditahan selama 1 hari sebabkan tak ada bukti yang bahawa dia memeluk agama Islam. Allah. Dengan izin Allah, alhamdulillah keesokannya dapat ditanam di tanah perkuburan agama Islam Ustaz. Itulah walaupun ayah saya dia anti Islam, dia memang anti sangat Islam Ustaz masa tu. Dia kata, kalau saya mati, awak masuk Islam tak boleh tengok mayat saya. Allah. Dia kata kalau awak nak kahwin dengan agama Kristian, kahwin dengan agama Buddha, jangan kahwin dengan agama Islam, dia kata macam tu. Tapi itulah Allah macam mana dia kurniakan hidayah kepada dia. Last minute Ustaz dia terima. Subhanallah. Uish. Begitu Ustaz. Saya tak boleh nak kata apa-apa